Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan buat satu lagi sesi Q&A dan to put into perspective in context, especially sekiranya ada yang menonton recording ni. Q&A hari ini adalah berdasarkan Google Form yang telah diedarkan, dan kemudian ada beberapa persoalan yang dilontarkan dalam konteks dakwah di IPT lah. So insyaAllah beberapa soalan yang akan bersifat agak operasional di dalam konteks IPT. So just to put to context first, insyaAllah. Jadi ada beberapa topik sebenarnya yang berbeza yang boleh diajukan soalan daripada sesiapa yang ingin bertanya kan. Dan topik yang pertama ni adalah berkaitan dengan usrah dan tarbiyah. So persoalannya seperti yang tertera tu, bagaimana nak tingkatkan lagi rasa ukhuwah dalam usrah supaya usrah mate mampu untuk berkongsi masalah ataupun isu dalam usrah supaya sama-sama boleh bantu. Rasa rindu kat ikhwah yang dulu aktif tapi sekarang nampak macam nak menghilangkan diri. Okey, soalan ni berdasarkan kefahaman anak adalah berkenaan dengan perubahan yang berlaku antara dulu dan sekarang lah. So respon anak secara unfortunately, anak rasa anak assume orang yang bertanya ni tak ada pada sesi pagi ni. Kalau tak, mungkin ada certain clarification yang Ana minat untuk tahulah supaya persoalan tu boleh actually dijawab. But anyway, so kalau tak, jawapannya kadang-kadang banyak bersifat konseptual lah. Sekiranya nak sampai kepada scrutinize kepada level yang agak membantu, yang terbaik sekiranya orang yang bertanya ataupun siapa yang mempunyai persoalan yang sama further clarify on a certain concept ni ataupun konteks. So first kali, komen anda adalah, adakah ada sebarang diagnose yang telah dibuat? Sebab hakikatnya secara umum kita especially dalam konteks merawat, kita akan merawat berdasarkan punca, regardless of apa yang kita perlu rawat tu, sama ada di isu umat dalam konteks qadaya umat ataupun isu personal, isu fardi. Tanpa kita diagnose, dia susah nak kata apa caranya untuk merawat lah. So itu satu benda yang first, yang biasanya anda nak clarify, terutamanya bagi yang bertanya soalan ni lah. Apakah telah berlaku sebarang diagnose dan apakah outcome daripada diagnose tersebut, kan? Apakah puncanya? So itu step yang pertama lah. So sekiranya tak ada clarification on the question, jawapan Ana akan konseptual sebegitu. First, diagnose. Adakah telah berlaku diagnose? Sekiranya ada dan ada jawapannya kepada diagnose tu, dan kita boleh bincang lanjut, insyaAllah. Sekiranya tak ada dan dia terhenti kat situ lah jawapan untuk aspek itu. Adakah telah berlaku diagnose dan telah dikenal pasti punca. Second, kalau dah dapat punca ataupun kalau dapat agak punca tu, adakah punca tu bersifat fundamental ataupun circumstantial ataupun isu chemistry? Ni contoh-contoh jenis punca yang berbeza yang lead kepada perawatan yang berbeza. Kalau punca fundamental tu, contohnya memang fundamentally nature usrah tu sendiri yang menyebabkan dia jadi gitu. Contohnya, sekiranya usrah tu adalah usrah takwin, usrah dalaman, usrah khusus yang fundamentally dia nak membina seorang jundi contohnya. Jadi prosesnya ada aspek-aspek yang bersifat melatih disiplin, yang memberi mas'uliyah dan sebagainya. Sekiranya itu sendiri yang menyebabkan ikhwah tersebut jadi begitu, maknanya dia tidak ready ataupun dia tidak berkehendak dengan proses sedemikian, dia akan ada reaksinya yang tertentu. Dia akan jadi stres, dia akan susah nak menerima usrah yang sebegitu dan sebagainya. So kalau itu puncanya, mungkin dulu, usrah dulu tu, yang dimaksudkan dulu tu usrah masih fasa tajmid contohnya, dan setiap orang tu
layanan tu sepatutnya berlaku sentiasa, tapi digula-gulakan ataupun orang kata apa entice dengan contohnya benda-benda yang bersifat ringan, makan-makan dan sebagainya, mungkin masa itu terasa ukhuwah, so called ukhuwah, dan kemudian bila usrah tu makin heavy, ukhuwah tu hilang. So if that is the case, dia isu fundamental yang dia bukan isu ukhuwah per se. Nak minta share slide insyaAllah. Tapi untuk screen ni boleh nampak ada soalan dekat sini. So for the time being, kita go through the slide. Yang dah go through slide ni, harapnya boleh nampak okey. Tapi the actual slide nanti akan dikongsikan lepas sesi ni insyaAllah. So balik kepada jawapan tadi. So kalau dia bersifat fundamental sebegitu, dan rupanya actually isunya ialah fundamentally dia tak boleh nak terima lagi usrah yang bersifat heavy begitu, then dia bersifat itulah. Maksudnya perawatan dia either dia sendiri boleh ditakrif hingga dia nakkan proses tu, atau memang rupanya dia memang tak nak dan kesilapan kita yang meletakkan dia dalam usrah sedemikian. Itu satu isu kalau puncanya fundamental. Kalau circumstantial pula, mungkin contohnya ketika tu memang dia stres sebab musim exam, sebab family dia ada isu, etc. Dan isu itu berbeza. Maksudnya kata apa, maksud keadaan itu menyebabkan dia berjadi begitu pada ketika itu. So if that is the case, perawatannya berdasarkan yang tersebut lah. Either give him time ataupun bantu dia dalam konteks family matters dan sebagainya. So circumstantial lain apa kadang-kadang ada juga isu yang mungkin based on recent event ke, dalam IPT ada IPT tertentu juga tanpa disebutkan nama, masa macam mana cakap, ada miscommunication antara ikhwah yang on the way nak pergi ke satu program mukhayyam contohnya, dan kemudian ada miscommunication, seseorang tu tertinggal dan sebagainya, dan dia terasa hati dan so on and so forth, yang menyebabkan ukhuwah tu macam keretakan. So itu isu yang perlu ditangani lah. Maksudnya regardless of siapa betul siapa salah, dekat situ masa tu agak interesting bila nak menangani itu tu, dua-dua rasa bukan salah dia, salah orang lain dan sebagainya. So sekiranya kita nak kembali merapatkan balik ukhuwah tu, dia bukan mencari salah siapa, tetapi macam mana nak bridge the gap kembali bila dah terasa hati dan sebagainya. So itu contoh-contoh circumstantial lah, within is it circumstance between ahli usrah tu sendiri. So ada juga kes yang pernah anak personally tangani juga, dia bergaduh dua orang tu di luar usrah. So disebabkan itu, bila seorang tu ada, seorang lagi memang tak nak datang usrah dan sebagainya. So benda-benda macam ni kadang-kadang berlaku tanpa disedari, dan tanpa setengah ahli usrah pun tahu kenapa tiba-tiba dia jadi begitu. Rupanya ada benda yang di luar. Dan kalau isu chemistry ni, ini wallahualam ada perbincangannya dalam konteks rupanya ngam tak ngam sesama ahli usrah dan sebagainya lah. Yang tu mungkin sekiranya itu puncanya, perlu berbincang dengan murabbi dan mas'ul dan sebagainya lah, sekiranya memerlukan perubahan-perubahan tertentu dalam grouping dan sebagainya. So wallahualam. So ini semua contoh-contoh kemungkinan punca yang pelbagai. So tanpa step first diagnose tu, susahlah kita nak cakap apa jawapannya. So ini sekadar untuk lead kepada possibilities dan things to ponder untuk membantu menyelesaikan masalah ini insyaAllah. Ketiga, in term of getting the data itself, untuk dapat dia actually luahkan kenapa dia jadi gitu, be it rupanya dia ada isu family, ataupun sebenarnya dia dah terlalu berat dengan usrah tu, ataupun terlalu bosan ataupun jenuh, ataupun dia tak ngam dengan sesiapa. Biasanya mana-mana isu ni pun susah untuk seseorang tu open up dengan orang lain yang dia tak sekoh dan dia tak rasa selesa untuk cerita. So itu soalan yang ketiga, adakah ada sesiapa yang dia boleh actually feel comfortable untuk cerita. So that's the third question. So kalau perasan anda jawab soalan ni dengan banyak soalan lah, sebab ini dah isu qadaya sebenarnya. Bagaimana nak merawat, bagaimana nak menangani, that leads to more question that need to be answered first. So kalau kita tak ada orang yang kenal dan rapat dengan dia untuk dia boleh cerita, then it adds another layer of what needs to be done
untuk seseorang tu mendekati dia dulu dan sebagainya. Wallahu alam. Dan keempat, kita kena sedar bahawa ukhuwah dalam usrah, sokol yang kita kata ukhuwah dalam usrah tu, banyak faktor yang memberi kesan kepadanya adalah faktor di luar liqa' kan. Mungkin dalam usrah, mungkin luar usrah, tapi di luar liqa' so contohnya bila kita cakap antara ahli usrah dan sebagainya tu, banyak benda yang berlaku di luar liqa' tu yang kadang-kadang nakib ataupun murabbi pun tak aware of, yang menyebabkan kadang-kadang tak faham kenapa certain things berlaku dalam konteks ukhuwah yang hilang. So wallahualam, ni things to ponder lah. So kalau kata untuk boleh komen dengan lebih spesifik, dia perlu satu qada yang melibatkan siapa yang bertanya ni memang provide the details lah, dan kita boleh bincang hopefully until masalah tu selesai kan. Especially bila dia sebut kat sini ikhwah tu rasa macam nak menghilangkan diri. So itulah, not being judgmental. Sebab kadang-kadang biasanya first judgement yang keluar dalam fikiran seseorang ialah dia tu yang bermasalah kan, dia tu tak istiqamah lah ataupun apa. Tetapi kadang-kadang banyak punca-punca yang berbeza yang kita sebutkan tadi yang perlu dikenal pasti. Wallahu alam. So kalau tidak ada further clarification untuk soalan ni, jawapannya berbentuk persoalan-persoalan sedemikian rupalah yang perlu dibincangkan sebenarnya, either sesama ahli usrah yang concern, ataupun dengan murabbi, ataupun dengan ikhwah-ikhwah yang disikahi, and so on. Wallahu alam. So itu persoalan pertama, dan seterusnya. Persoalan kedua adalah, bukan persoalan kedua, topik yang kedua. Tadi topik yang pertama berkaitan dengan usrah, hanya satu soalan tu saja yang diterima. Kecuali kalau audien live hari ini ada soalan tambahan untuk topik yang berkenaan, juga dialukan lah sebenarnya. Otherwise anda akan teruskan. So topik ini berkaitan dengan dakwah, dan kalau tengok soalannya, dia bukan berkaitan dengan dakwah as general concept, tetapi dalam konteks dakwah di IPT dan IPT tertentu pula tu kan. Okay. So kita pergi kepada soalan yang pertama dahulu. Dalam membuat dakwah fardiyah, buat masa ni kita perlu approach siapa yang kita nampak atau perlu berfokus. Contoh RA dalam program. Okay, so untuk soalan ni, kalau anda faham, dia tertanya adakah kita perlu specify kita kena DF calon tertentu saja ke, ataupun approach sesiapa yang kita nampak tu macam sesiapa depan mata kita lah kot. Assume contohnya dalam program RA, kita nampak tu terus DF dia ke sebab kita nampak dia, kita kena cari orang yang tertentu dengan karakter tertentu. Now, first thing first, dalam apa yang kita buat di dakwah ammah, dakwah fardiyah, wasilah tarbiyah dan sebagainya, we should always be objective oriented lah. So kalau dalam konteks ni, bila kita cakap dakwah fardiyah tu, bila term dakwah fardiyah tu keluar, soalan pertama adalah nak bawa ke mana dakwah fardiyah tu. Kalau yang dimaksudkan dalam konteks dakwah fardiyah 7 step tu yang ingin membina jundi yang akan dibina dalam sistem, maka dia memberi efek kepada pemilihan calon tu lah. Juga kalau kita maksudkan dakwah fardiyah tu dalam konteks yang lebih umum, dan juga dia mungkin melibatkan kesan kepada bagaimana kita membincangkan pemilihan calon tersebut. So first thing first, kena clarify objektif tu lah. Kalau kepada yang bersoal, kalau yang menyoal, dia tanya nak pilih macam mana ke, kena pilih ke atau sebagainya, first anda akan clarify objektifnya apa bila dia sebut dakwah fardiyah tu kan. Walaupun setengah orang kata bukan objektif dia satu je ke, secara konsep dakwah fardiyah seperti mana yang disebut dalam 7 step tu, objektif dia ke arah itulah. Tetapi kadang-kadang dalam konteks operasi seseorang, kadang-kadang objektif dia ketika itu more kepada mentrain diri dia, melatih diri dia untuk mampu dakwah fardiyah. So pada fasa 1 objektif dia berbeza berbanding lepas tu dia dah mampu, dah reti, memang dia actually nak bawa seseorang ke arah sesuatu. So that's where pembincangan tu akan berbeza lah. Dan orang yang masih dalam fasa, dia punya purpose, objektif besar dia melatih diri dia menghilangkan kekakuan, ke awkward dan maknanya tak biasa DF dan sebagainya tu. Dan objektif dia berbeza. Maksudnya from that perspective,
tak apa, siapa-siapa pun break the ice, tatih bersembang dan sebagainya. Mungkin ada orang yang memang tak biasa pun buat begitu. So kat situ objektifnya fasa itu dalam tempoh tu berbeza lah dengan objektif DF tu sendiri kan. So hence perbincangan tu tak boleh pukul rata lah. Tetapi sekiranya memang dah sampai objektif dia memang nak bawa seseorang tu ke arah pembinaan sebagai jundi dan sebagainya, then mungkin dia tidak pukul rata sembrono sajalah, sebab ada minimum kriteria yang kita rasa insyaAllah orang calon ni boleh, insyaAllah boleh dibina step by step ke arah tersebut kan. Sebab ada orang yang memang dari awal kita mungkin cara macam mungkin tak sesuai kan. So begitulah. Next, satu konsep juga ialah kita sepatutnya takrif kita amat meluas, dan dalam konteks membawa masuk sistem tu very selective, quite selective or very selective kerana objektif dia. So sebab bila cakap dakwah fardiyah ni mungkin dia dah terbayang kita actually nak halakan dia ke arah objektif tertentu. So dia dah macam isu bawa masuk sistem lah. Tetapi kalau kita cakap tak ni dakwah fardiyah kita nak kamcing orang supaya kita boleh bagi dia fikrah secara umum. Maknanya itu macam masih konteks takrif. Maknanya instead of takrif kita tu just sebaran buat poster, buat kuliah dan sebagainya, kadang-kadang takrif juga dalam konteks kita just sembang orang, lepas tu kita bagi input yang membuatkan dia terfikir dan ingin menjadi Muslim yang lebih baik, yang menyumbang kepada dakwah dalam konteks tak masuk sistem dan sebagai Rabtul Am dan sebagainya. Dan itu sepatutnya berluas. Maknanya yang tu pandang-pandang kita tak perlu selektif pun, kita sembang dengan semua orang, kita try influence mindset semua orang. So itu sepatutnya in the end kita jadi berkawan dengan semua orang lah, dan dalam berkawan tu kita masuk fikrah kan, tanpa dia sedari ataupun dengan dia sedari, Allah alam yang mana yang sesuai. Tetapi dalam takrif yang luas, dalam kita berkawan dengan semua orang tu, then bila kita cakap bawa main sistem tu, then macam cerita kita yang nak kata menghala kepada usrahkan dia tu sehingga dia masuk usrah tu, then that is selective. So sebab bila kenapa anda sebut benda ni, sebab bila orang cakap dakwah fardiyah tu, ramai orang dia actually refer kepada step awal dakwah fardiyah tu, which is bina jambatan hati, berkawan, membina istiqamah kan. So bila kita cakap macam tu, then dia juga menyumbang kepada ta'arif tu selain daripada bawa orang masuk ke sistem. So hence kita tak sepatutnya, kalau kenapa memilih sangat kawan ni kan dakwah fardiyah tu kena selektif. No, dakwah fardiyah tu selektif sebab dakwah fardiyah tu dia storyline dia lah step tu kesinambungan sampai masuk sistem. Tapi bila dia cakap yang dimaksudkan di F tu ialah berkawan dan build close relationship, dia juga untuk takrif, dan takrif tu sepatutnya meluas, hence berkawan tu sepatutnya meluas kan. Sepatutnya berkawan dengan semua orang lah kalau from that perspective. So depend pada maksud soalan tu balik kan. Adakah dia nak dalam program RE tu dia nak berkawan selektif ke, dia nak berkawan dengan semua orang. If possible berkawan dengan semua orang lah in that sense, supaya semua RE tu dapat fikrah Islam, suka menyumbang untuk Islam dan sebagainya, jadi aktivis. Tetapi in the end, yang mana from dah berkawan ramai-ramai tu kita dapat detect, okay, yang ni insyaAllah boleh, yang tu selektif lah. Dan juga salah satu faktor juga, kalau kita dah masuk cerita pasal nak halakan orang ke arah menerima cita-cita untuk jadi jundi dan nak ditarbiah dan contohnya sebegitu, kalau kita reflect balik kepada kawaid nombor 9 tu kan, isu being selektif ni dalam kawaid dakwah, dalam kawaid yang ke-9 lah kan, bila dia sebut dakwah itu luas, kita perlu memilih kan, siapa yang kita nak dakwah gitu kan. So dia ada beberapa faktor ke situ, faktor fasa dakwah tu sendiri dan faktor kita sendiri kan. So yang ni boleh refresh lah kawaid dakwah yang nombor 9, bagi yang dah lupa. Tapi kalau yang tak sampai lagi tu, bagi sampailah dalam usrah dan sebagainya, sebab dia ada perbincangan kat situ. Tapi secara ringkasnya yang nak di-highlight kat sini lah, dalam kawaid dakwah tu dia sebut, kalau kita remember kawaid ke-9, perenggan yang pertama tu dia cakap pasal dalam marhalah dakwah fasa taksis ataupun fasa takwin, which implies kita nak bina kaedah subbah, kita nak bina QS, atau kita nak tazmid orang untuk bina jundi, untuk ditakwinkan, then the idea is to be quite selective, especially kalau tenaga kita pun tak ramai, tak banyak, so it is very valuable,
hence priority is a must lah. Dan maksudnya kalau kita tak ada meletakkan priority, dia akan menyebabkan effort kita tu terpecah-pecah dan cycle dakwah dan fasa dakwah tu lambat berkembang. QS tak terbina, pelapis tak ada dan sebagainya, sebab kita tak terfokus. So fasa itu memerlukan itu. Tapi dalam kaum dakwah tu juga, yang nombor 9 tu juga menyatakan in the end, bila dia dah sebut 6, tak silap 6 how to, ataupun yang mana yang didahulukan, yang dekat berbanding yang jauh, yang bekerja bersama berbanding yang tak ada pengalaman bersama, yang boleh berfikir banding orang yang tak boleh fikir, yang belum intimak berbanding dah intimak something, etc. Kenapa? Sebab itu asas pemilihan yang menyebabkan orang-orang itu lebih mudah untuk kita dapat, dan proses dia berbanding orang lain yang memang akan takes much more longer time sebelum dia convinced, kan. So tu faktor-faktornya boleh revise kawan nombor 9. However, dalam kawan itu juga, after dia listkan 6 faktor pemilihan tu, dia cakap juga again, aspek ni amat dependent dengan fasa dakwah. Dan disebut juga kalau dakwah tu dah fasa yang berbeza, fasa yang memerlukan kader dalam aspek tertentu, contohnya siasah, contohnya yang mempunyai kekuatan tertentu, dan pemilihan dia akan terkesan juga dengan itu. Kita perlu orang macam ni, specifically orang macam ni, kan. So dibawa contoh dalam sirah tu, Rasulullah SAW bila dia mendoakan antara Umar dengan Abu Jahal, kenapa dia nak orang macam tu juga, karakter macam tu antara dua orang tu. Dan juga dia contoh lain yang mana lupa sahabat tu, yang dia suggestkan untuk dakwah orang yang berpengaruh dekat kaum tu, dan once dia dapat satu kaum, sebab orang tu memang disikohi dan boleh influence satu kaum. So kat situ ada pembicaraan terhadap pemilihan juga disebabkan fasa dakwah. So balik pada soalan ni, itu pun faktor juga. So bila dia cakap buat masa ni tu masa apa? So reflect balik kepada situasi IPT lah kalau kat sini, kan. Kita ni memang fasa yang memang memerlukan core kaedah subah ke, yang memang perlu, ataupun mau baka-baka murabi ke. So kita cari orang yang baka murabi ke, or tak ada priority sangat, or memang kita perlukan orang yang boleh jadi leader dan sebagainya. So itu faktor juga. Dan seterusnya, soalan yang kedua, tadi soalan pertama dalam konteks adakah berfokus ataupun tidak dalam buat dakwah fardiyah. Soalan kedua berkaitan dengan dakwah, yang ni memang very spesifik kepada IPT tertentu lah ni, kan. Kalau ikhwah asalnya memang dah bergerak dalam medan dakwah yang lain, contohnya wajah-wajah yang ada di IPT tersebut, perlu ke dia beralih kepada Haruni sebagai wajah utama tu, kan. Macam mana kalau dia dah pegang jawatan-jawatan yang penting di medan yang lain itu? Okey, soalan ni amat waqi'i lah sebenarnya. Okay, so jawapan Ana secara kasar, again, kita amat should be objective oriented lah. Dan kat sini, sebab kat sini dia agak interesting bila cakap objective oriented tu maksudnya apa? Sebab kita actually ada objektif jama'i. Maksudnya, okay, objektif dakwah kita sekarang ni apa? What is the most crucial thing yang kena capai bersama? Tapi juga ada objektif fardi yang tidak dinafikan. Termasuk juga objektif fardi dalam konteks dakwah. Bukan maksudnya dia suka berdakwah kepada mana. Contohnya, sebab yang kita kena faham, dan yang ni anda suka remind student IPT lah, akhwat di IPT, kita dalam tarbiyah di IPT ni bukan hanya untuk medan dakwah IPT, tetapi dia fasa untuk menyiapkan kita juga di medan sebenarnya, yang ada requirement dia juga di sana. Okay. So semua orang kena very well aware of those two things. Maksudnya pada masa sama dia menyumbang direct kepada medan IPT, pada masa sama dia kena jaga juga perkembangan dia, sebab just kerana seseorang tu boleh perform di medan IPT, belum tentu dia boleh perform di luar. Dan terbukti daripada sejarah dakwah yang panjang, ramai orang yang perform di IPT tak mampu perform di luar kerana cabarannya berbeza. So kalau macam mana cakap, kalau sumbangan dia in a way di medan dakwah IPT somehow membantutkan perkembangan tarbiyah dia,
kadang-kadang dia merugikan dia long term, merugikan diri dia sendiri dan juga rugikan dakwah sebenarnya. So kat situ yang nak sebut objektif fardi tu dalam konteks objektif spesifik kepada individu tu, in the context of dakwah, keperluan dakwah long term. Yang kat situ juga nak sebut objektif short term dan long term. Sama juga dalam wakil tertentu, dakwah IPT pun sepatutnya ada short term objektif dan long term objektif. Konteks luar pun ada short term dan long term objektif. Now just untuk clarify further pasal objektif fardi tu, ideally setiap ikhwan dan akhwat di IPT dah terbayang sort of apa sumbangan besar dia di medan dakwah di luar IPT, kerana itu akan lead kepada dia sepatutnya dah ada mindset apa yang sepatutnya dia acquire, skills, kefahaman dan sebagainya sebelum grad tentunya. Kalau sebelum ni Ana selalu emphasize semua ikhwan akhwat kena ada target minimum dia kena grad sebagai mutasib lah. Itu as a marhalah punya basic punya idea. Ideally, if you want to be highly productive sebagai da'i di luar dalam konteks jemaah dakwah kita ni, that should be a target. Otherwise, dia ada perbezaan yang amat besar bagi orang yang grad sebelum dan selepas capai marhalah itu, dalam konteks implikasi dia di luar, dalam konteks sumbangan dan dalam konteks perkembangan seterusnya. So itu Ana rasa crucial. Itu satu. Maksudnya dan dia kena bincang lah dengan murabbi. Apa lagi sebenarnya yang Ana kurang dan tak lengkap untuk reach yang boleh dikonsider untuk ke arah muntasib. Adakah sisi fardiana, sisi amal jama'iana, sisi amal-amal fardiana, sisi apa kan, kefahaman ke tak faham. So dan setiap orang, sebab setiap orang tu berbeza, sepatutnya murabbi observe benda tu. Dan kalau perbincangan tu berlaku dengan baik, InsyaAllah setiap orang boleh memfokuskan diri untuk meningkat dan fulfill. Itu satu. Yang kedua, aspek-aspek yang bersifat macam pengalaman dan skill lah. Pengalaman jadi murabbi, pengalaman jadi muwajjih, pengalaman public speaking, pengalaman manage team dakwah dan seumpamanya. Benda tu takes time untuk develop kemampuan, dan ideally waktu yang paling best dan strategik untuk build all those skills in IPT lah kan. So kalau kita ada mindset macam tu, then kena ke situ juga. So again, kenapa nak sebut semua benda ni? Sebab kalau perbincangan tu berlaku, ada setengah skill, ada setengah capacity untuk fardi ni, sebab kita banyak fokus untuk objektif fardi belum masuk objektif jama'i lagi ni. Untuk objektif fardi tu, untuk perkembangan Ana sendiri, untuk kepentingan Ana sendiri dalam jalan dakwah yang panjang ni, kadang-kadang conclusion dia lead kepada, kalau itulah aku memang in the end aku memang nak menyumbang besar dalam pentas siasah negara contoh. Then pengalaman yang dia perlu ada kadang-kadang yang mungkin tak dapat di-provide dalam wajihat tertentu, termasuk harmoni. Hence perlu dibincang sesama dengan murabbi, dengan syura dan sebagainya, position critical supaya sumbangan dia di dalam IPT dan juga dia punya preparation diri dia untuk di luar IPT tu InsyaAllah yang terbaik lah. Mungkin dia perlu terlibat direct dengan MRC dulu, kemudian SRC, kemudian SU, kemudian apa. Sebab itulah yang dia rasa InsyaAllah sumbangan besar dia boleh bawa di pentas dakwah Malaysia di luar sana, dengan asas pengalaman itu. Sekiranya lain lah. So dekat situ nak kata dalam konteks fardi pun kena being critical. Bukan, dan bila nak cakap ni bukan isu sebab minat, bukan sebab sendiri nak, bukan sebab aku suka tu, aku nak tu je ke. Tapi yang nak cakap ni highly berkaitan dengan dakwah juga. Maknanya aku sebenarnya aku punya sumbangan besar nanti lepas tu, aku nak boleh membina orang, aku nak jadi murabbi. So hence kat situ dia kena allocate a lot or a significant portion of dia punya time untuk develop diri sebagai murabbi, untuk hadam bahan apa semua tu. It doesn't take just little time, it does take a lot of effort and time. And sebab kadang-kadang tak nampak background story of seseorang, termasuk Ana lah kalau nak kata, sebab Ana ni dah berumur. Sebab sebenarnya behind Ana sekarang, it takes years and years and years of previous experience, macam-macam lah. Dan
masa awal tu memang each week tu how many hours of reading and bertanya murabi dan sebagainya. It does take that effort. Untuk seseorang tu jadi seamless, macam mana cakap, seem to be effortless later in life, sebab dia dah ada benda tu. So the initial stage tu memang ada cabaran dia. Dan kalau kita tak put in mapping benda tu kan, seorang tu anak memang nak jadi murabi dan muajih yang ada kepakaran dalam aspek ni, fikrah ke apa ke, dan sebaiknya benda tu difahami juga oleh syura dan semuanya supaya workload tu begitu kan. So objektif ni juga, so lead balik kepada soalan asal tadi. If memang disebabkan objektif individu ini menyebabkan dia sepatutnya bukan dalam ni lah, dia kat situ, dia kat be it mana-mana wajah lain, be it yang nature macam ni QIC, masjid dan yang berdepan wajah dakwah, or even yang bukan bersifat dakwah lah, macam yang wallahualam lepas ni jadi macam mana kalau politik punya involvement dengan student, with the government yang bertukar-tukar ni. Sebab kalau sebelum ni macam dia dah luluskan seorang student boleh actively participate dengan politik kepartian, macam jadi ada parti yang boleh masuk ke universiti kan. Wallahualam. So itu contoh objektif tadi juga. So itu satu faktor. Objektif jama'i pun satu consideration juga. Maksudnya dia tak boleh one sacrifice the other, it should be go hand in hand. So objektif jama'i sebab kita bersama-sama ni ada objektif yang bersama yang kita nak capai. Hence adakah perlu semua orang dekat sini, ataupun mungkin tak perlu semua orang, tapi dia tu sendiri memang diperlukan dekat sini, sebab kalau tak ada orang lain boleh buat dan sebagainya. So if there's a clash kan, contohnya untuk dia punya perkembangan long term dia patut di sana, untuk short term dia tu yang diperlukan di sini. So how to merge, yang tu memerlukan pembincangan dan kodoya yang real lah. Dan dia tu bukan maknanya ideally dia bukan fikir seorang. Ada soalan, penting tak pentauzifan dalam suatu kampus? Boleh kata dakwah the bigger the medium dakwah kita boleh lead to takungan yang banyak. Anda semua faham ada mindset dia okey, dia ada dua benda kat sini yang disebut. Satu pasal penting tak pentauzifan. Obviously without, macam mana cakap, yang tu without is there any need to say, tapi maknanya pentauzifan tu kritikal lah. Itu sepatutnya mafhum oleh semua orang lah. Maknanya pentauzifan tu, okey, bila cakap pentauzifan so bila cakap pentauzifan, kadang-kadang word tu implies a certain party tauzif certain party. Maksudnya seolah macam kiadah atau masyurah tauzif orang lain. Okey, kalau dia maksud begitu kan. Now secara umum anda akan kata tauzif as a concept tu penting untuk capai objektif, right? If it's random, semua ikut suka dan sebagainya, biasanya objektif pun susah nak tercapai effectively, dan banyak objektif yang tak tercapai lah. Okay, however bila kita cakap tauzif ni, ana lihat dalam dua aspek. Satu dalam aspek takwin, dalam satu aspek tanfiz. Bila cakap pasal kita ada projek, kita kena tauzif orang dan sebagainya, biasanya itu perbincangan tanfiz. Maksudnya orang implement dan membantu capai objektif. Tetapi dalam konteks HPT ni biasanya tauzif yang juga kritikal ialah dalam mindset takwin. Maksudnya seseorang tu dia dilatih untuk ditauzif, untuk sampai dia rasa amat selesa ditauzifkan oleh sekelompok manusia lain dalam syura, dalam kiadah dan sebagainya. Sebab benda tu it doesn't come naturally bagi semua orang, especially kalau dia masih dalam proses nak meyakini whatever the kiadah or syura decide is the best for me and for dakwah and for the whole thing lah. So kalau dia masih belum sikap benda tu, dia ada implikasi lepas tu. Hence dalam bila cakap pasal tauzif ni, anda nampak bila ada dua konteks macam ni, benda ni jadi kritikal sikit dan mencabar sikit bila kita nak bagi faham semua student lah. Kalau anda faham benda ni, cara kita deal dengan semua orang tu kadang-kadang berbeza. Kalau kita faham, dia dalam aspek tauzif di IPT ni, dia masih primarily takwin base. Maknanya dia ditakwin untuk boleh sebab that's part of the journey of being trained as a jundi. Dilatih untuk ditauzif, dilatih untuk deployment
dan keredian untuk dia untuk di deploy untuk apa-apa keperluan dakwah. So bila kita deal dengan takwin, macam kita buat usrah jugalah. Bila kita deal dengan takwin, cara kita tu dan expectation kita tak setinggi macam kita expect tanfiz. Harap ni faham point tu. Maksudnya operasi tu berjalan begitu, tetapi kita tak put such an high expectation dan high compliance sehingga seolahnya dia dihukum ataupun diiqab ataupun di label tertentu kalau dia fail to comply. So tu satu benda yang penting difahami semua orang juga. Otherwise dia mewujudkan banyak keretakan yang lain. Kecuali ada orang yang memang alhamdulillah dia memang dah dan dari segi bahasa-bahasa dia pun dia memang dah kata bukan kita kena tu macam orang yang betul-betul sungguh dah beriman dengan amal jamaah dan sebagainya. So dia dah ready betul-betul untuk ditawzif regardless of dia punya preference, regardless of di mana. Macam lagu Indonesia tu kan, dia jadi macam busur ke dia jadi busur ke jadi anak panah yang rela di panah dan sebagainya. Maknanya whatever keperluan dakwah, I'm ready for it. Just use me kan. Setengah orang dah sampai level tu, tapi ramai yang rasa sebelum tu lagi. So that's one thing yang critical untuk difahami. Kalau kita faham benda tu pun, bila kita prepare pun, we have that mechanism untuk buffer dan untuk kata apa kita tak expect semua orang yang kita harapkan tu dia fulfill dan comply. Maknanya we have that in mind already. Supaya kita ada backup plan, kita tak frust dan sebagainya lah. Yang tu saya rasa critical. Sebab dalam konteks, kalau kita ambil dalam konteks kita, especially audience sekarang, yang kita hadapi sekarang, kadang-kadang bunyi-bunyi ni macam ni. Ramai orang frust kenapa ramai orang tak ready ditawzif dan disusun. Anda risau dia expect semua orang sepatutnya dah ready to that level sebenarnya. Tapi kalau kita tengok isu tarbiyah pula, dia sendiri masih pondering keberadaan dia dalam tarbiyah tu sendiri. Maknanya yang tu pun tak konkret lagi. Hence kita put such a high expectation kat situ. Anda rasa dia memfraskan semua orang termasuk orang tu sendiri. Dia frust kenapa dia sentiasa dipandang begitu. Dia nak faham betul ke ni yang aku nak dalam hidup dan sebagainya, fundamentally dalaman. So yang tu semua kena take into consideration lah. Okay. However, again to the concept, pentawzifan tu amat penting dalam mencapai objektif dakwah. Tapi again sebab tu anda highlight awal tu, objektif di kampus ni ada dua. So kena put in mind. Satu memang untuk tanfiz untuk capai objektif dakwah kampus, so called kampus harmoni or whatever. Satu lagi, dia tu masih on a journey untuk a long term process. So jangan korbankan benda tu juga. Okay. The bigger, anda rasa isu ni boleh kata dakwah kampus. Yes. The bigger the medium dakwah kita, the bigger the medium tu apa wajihah ke? Dia boleh lead to takungan yang banyak anda kita semua kuat. Okay. Yes. Wajihah yang banyak, platform yang banyak membuka ruang kepada potensi untuk ditajmid dan DF yang banyak. However, that statement assume orang yang nak buat tu ready to go lah. Maksudnya kita dah sediakan banyak lapangan. Contoh apa kalau dalam konteks yang lain, orang contohnya government kata kita dah sediakan banyak platform untuk orang boleh mulakan perniagaan ke kan. Dia rasa dah macam tu kan. Tapi kenapa tak jadi ke? Rupanya orang yang berniat untuk berniaga tu tak ada pun in the first place. Hence you prepare lah platform banyak mana pun dia tak jadi. Sebab platform tu is kalau kita rasa ada orang yang memang nak berniaga ramai kan, tapi tak ada platform, tak ada ruang, kita buka ruang tu, memang dia akan berlambak membesarkan perniagaan masing-masing. Tapi in the first place, kalau tak ada orang pun nak berniaga, kita letaklah platform banyak mana kan. Iklan lah, ni ada pasar tani, boleh buat tapak ke apa benda. Tak ada orang ada intention untuk berniaga, so kosong juga. So kat sini yang rasa one missing link lah kot. Bila kita cakap kita besarkan medium untuk enable orang buat DF dan tajmid, tapi rupanya tak ada orang pun ada intention untuk DF sesiapa dan tajmid sesiapa. Medium tu from that perspective dia jadi gajah putih lah kot. Gajah putih ke betul dia? Kan dia jadi ada benda tu tapi
from that perspective, from the perspective DF dan tajmid, dia jadi tak functional. Mungkin dia ada function dalam bab lain, tapi dalam konteks itu, kalau kita kata, kita assume, bukan kalau dah banyak wajihan ni, sepatutnya kita kenal lagi ramai orang DF lagi senang. Kita buat program, that's quite interesting bila orang cakap ni program apa lupa lah word ni, tapi yang menggambarkan seolahnya dengan program itu ramai orang dapat DDF dan semuanya. Tapi rupanya tak ada orang pun yang nak buat DF kat situ. So itu problematik lah. Harapnya menjawab soalan tu. So now, so anda tak pasti soalan ni maksud apa, tapi sebab dia sebut tauzif kat tu dan kemudian DF dengan tajmid, adakah maksudnya di tauzif juga isunya tauzif untuk DF dan tajmid? That's the interesting part bila kita cakap kita tauzif orang untuk tajmid dan DF. DF dengan tajmid ni secara hakikat lah, ni personal opinion based on experience, based on personal experience. Tajmid dan DF ni ada satu benda yang agak susah untuk really ditauzif berbanding benda lain. Contohnya tauzif orang untuk JK makan ke apa, sebab hakikat JK makanan, JK apa-apa untuk program is really one off. So orang boleh merelakan diri ditauzif lebih mudah berbanding tajmid dan DF ni dia ada implikasi melirik-lirik lepas tu. Dia bukan macam one off, macam dah berkawan dah itu dengan dia, dah sembang, itu dah lah kan. Itu tak kenalah lagi. Ada lagi pula kan. So sebab nature DF dengan tajmid ni dia bukan tauzif one off, dia tauzif yang mengekang seseorang tu for a long period of time. Hence bila kita dah sebut tadi, tauzif tu sendiri pun satu proses yang menyebabkan orang tu ready dan ready disusun dan sebagainya, pun dah mencabar. Apatah lagi bila kata ready disusun untuk something yang macam seseorang tu untuk ready dia deploy untuk satu kerja yang panjang, lagi mencabar lah kot. Anda rasa kalau untuk boleh appreciate ni, sebab dalam dunia nyata tauzif ni ataupun deployment ni banyak berlaku kat guru, kat doktor kan. Maksudnya ministry ataupun siapa-siapa yang susun tu, awak memang kena pergilah hospital kat Sabah Sarawak ke, sekolah kat Sabah Sarawak Ceruk mana tu kan. Itu contoh tauzif. Maknanya dia deploy kan, and you just comply. Itu pun kita, kalau kita ada kenalan yang menghadapi benda tu, psychologically it's not easy for them. Sebab apa? Sebab dia bukan one off, dia memang kena duduk sana bertahun. Itu kalau kita nak faham, itu adalah untuk orang yang memang nak jadi cikgu pun, nak jadi doktor pun. So just the place tu pun dah mencabar untuk bertahun kat situ. Yang cabaran untuk kita pula, kalau in the first place dia tak nak jadi pun murabi. Contohlah even worse scenario lah. Sebab kalau dia dah nak jadi murabi, kita tahu untuk DF. Sebab kadang-kadang dia nak jadi murabi tu, dia okey kalau ada ready made, orang nak ikut duduk depan dia, InsyaAllah anak boleh bawa, anak boleh fikir bahan apa ni. Tapi kalau nak berkawan dulu apa ni, itu pun sendiri dah mencabar. Apatah lagi orang yang memang tak bercita-cita langsung untuk jadi murabi. That's the reality yang kita terpaksa telan lah. Yang kalau yang kita dah ada niat tu, mungkin kita tak appreciate. Macam Ana ni dah masuk cerita kat mana soalan mana, tapi Ana nak cerita macam Ana mungkin dah sampai person ni, anda dah sampai level anda tak faham kenapa tak nak jadi murabi. Sebab cara fikir Ana tu, maksudnya tak ke situ lubuk pahala berlambak tu, kenapa tak nak. Ana macam tu sebab Ana dah tertune untuk nampak benda tu dulu. Dunia-dunia yang cabar-cabaran ni cabaran lah, tapi kan tu tak nak lah, syurga lah. Tapi orang yang tak nampak macam tu lagi, dia nampak depan mata juga, dia nampak cabaran dulu, syurga neraka pun tak nampak, dia susah lah. So that's the thing. Apa ni, anak agree untuk tauzif, tajmid dan ikhwan. Tapi itulah, tak semua ada exposure dengan perkara tersebut, even muayyid. Hatta berapa kali kita laksanakan, dia sama saja yang datang. Orang yang sama yang datang tu, itu lagi cerita lain. Orang sama yang datang ni dah even opening more can of worms ni. Okay, now Ni okey, bagi soalan ni datang daripada orang yang nak menggerakkan orang lain, daripada kiadah ke, daripada syura ke, daripada tanzim kan.
based on apa yang dah sebut tadi, even doktor yang memang nak jadi doktor untuk ditauziahkan di tempat tertentu mencabar, even cikgu yang nak jadi cikgu untuk ditauziahkan di sekolah ceruk mana tu pun mencabar. Apatah lagi kalau kita bayangkan Ministry of Health atau Ministry of Education tauziah kita yang tak nak jadi cikgu atau tak nak jadi doktor, duduk kat situ jadi cikgu, doktor kat ceruk tu, even akan memberontak. So kita nak relate dengan kita ni, kalau sebab tu kita kena faham, muayyid essentially orang yang memang dakwah dah jadi darah daging dia. Sepatutnya kalau muhib tu dah capai objektif dia dan dia jadi muayyid, sepatutnya dakwah dah jadi darah daging dia. Dia memang terfikir macam mana nak bantu dakwah walaupun tak ada orang suruh. However, that doesn't mean it is necessary dalam konteks, dalam capacity sebagai murabi, because that's two different things. Ramai orang boleh bantu dakwah dalam kapasiti macam-macam, tapi bila cakap murabi ni, ini antara workload yang paling berat dan antara option yang lain lah. So tu. Dan bila kita expect ada tauzif, kita kena relakan diri lah. Ni kan pengadah. That's normally secara marhalahnya bukan expectation, faham? Expectation, bukan expectation level muayyid. Itu dah level expectation muntasib and above. Bukan nak cakap jangan harap ke apa. Expectation meaning that minimum requirement level ni sepatutnya dah ready untuk disusun macam tu. Itu muntasib onwards. Muayyid memang kita tak bina pun dalam fasa muhib tu amal jama'i macam tu. Tu that level. Hence, dia tak pelik untuk muayyid sendiri nak bantu dakwah tapi belum ready untuk jadi murabi. Tu kena accept in the first place. Next. Hence, bila dia tak ready untuk kapasiti tu, bila ditauzif untuk benda yang ke arah itu, macam Ana cakap juga, membawa usrah, orang yang dah tersusun semua yang nak minta usrah, yang dah nak komitmen usrah, jauh lebih mudah. Itu pun dah susah dan semua orang tak ready. Itu pun jauh lebih mudah daripada actually DF dan tajmid orang untuk membuatkan dia nak usrah in the first place. That's even more challenging kan? Sebab kita kena trigger orang berubah, niat, berubah kefikiran. Yang tadi tu dah deliver je kan dalam proses. Hence tu satu dah. Tu kita cakap yang apa yang nak cakap selama ni sampai sekarang is untuk orang yang committed program tarbiyah dan committed nak dakwah. Bila ada disebut pula kat sini, orang yang datang daurah pun sama, implies ada orang yang tak datang daurah tu. That's even much worse scenario lah, sebab dia belum terbukti committed pun lagi. Hence, kita expect kepada orang yang dah commit pun belum kita boleh expect benda tu. Kita expect kepada orang yang tak committed sangat ni untuk macam tu. Itu lagi, kalau kita ada expectation macam tu, kita memang frust, sesungguh-sungguh frust lah Ana rasa. Dan tak baik untuk mental health kita Ana rasa. Pada Ana lah. Hence, expectation tu somehow kena retune lah. Ni pandangan Ana as observation punya pengalaman. Maknanya kena retune expectation. Bukan kita tak geared dan cuba ke arah tu, tapi if you are expecting that to happen, you will be stressed to the higher limit lah kan. So Ana risaulah kalau ada yang orang yang committed ni, dia stress dia sampai ke situ dan kemudian dia sendiri yang burn out. So itu lagi merugikan dakwah sebenarnya. Okay. So itulah. Hence bila kita cakap ni, apa poin Ana lepas ni? Okay. Kat sini ada berapa level sebab kita dah masuk bab amal jami' ni. Syura versus istisyarah versus keputusan peribadi. Dan ada konsep yang kita sepatutnya dah terima. Ta'rif qabla takwin qabla tanfiz. So bila kita cakap pasal ikut syura dan sebagainya, ni normally kita dah expect level tanfiz tau. Maksudnya dia apply dalam kehidupan dia konsep tu. Tu tanfiznya tu. Kalau takwin, dia masih dilatih untuk melaksanakan. Kalau ta'rif tu, dia masih nak diberi kefahaman kenapa dia perlu begitu. So nak rasa kalau kita nak put in konteks, kita kena classify lah sebenarnya ikhwah-ikhwah kita ni sebenarnya kat mana sebenarnya ni. Sebab kalau kita expect dia kena ready di tanfiz, sedangkan ta'rif pun tak settle, dia why kenapa? Cabaran dia lah. Okay. So dan indikatornya itulah, macam Ana rasa kalau orang yang track record dia memang dia buat keputusan peribadi,
indikatornya dia perlu ditakrif dahulu. Kenapa dia perlu consider keperluan jama'i? Macam itulah secara umumnya. Kalau dia dah track record dia at least istisyarah. Dia at least istisyarah. Walaupun akhirnya macam dia decide in a way, ataupun dia lean kepada tak ditawzih sedemikian, at least okay, we have some dia dah ada certain foundation. Maksudnya at least dia sembang dulu kan. Anak sebenarnya susah anak rasa, tapi dia istisyarah faham kan. Dia musyawarah dengan murabbi dia ke dengan ikhwah lain, macam benda tu masuk dalam consideration dia. In the end dia masih susah nak accept that burden contohnya. So that is better than orang yang macam yang mentah-mentah dia ni bukan kerja aku. So that's the thing. Kalau yang memang dah ikut syura tu alhamdulillah lah. Itu normally orang yang agak terbina dalam aspek amal jama'i dia lah. Okay, so itu aspek yang perlu diconsider. Dan kalau balik kepada soalan awal ni, again, bila cakap even dalam sebab ni dah soalan ni dah masuk kepada DF dan tajmid. Tapi sebelum tu, kalau dalam soalan awal ni, asalnya orang tu berada di mana pun, contohnya macam in the first place dia berada kat sana, dia tak pernah istisyarah pun, dia tak pernah sembang dengan nakib. Ana rasa nak masuk ni lah, MRC ke apa, kalau dia tak pernah sembang dengan siapa pun, tiba-tiba kita nak so called decide, okay, dia sepatutnya lepaskan jawatan tu dan masuk ke sini, ana rasa dia akan jadi rebellious. Sebab in the first place dia nampak itu keputusan peribadi dia dan hidup dia untuk dia. Indikatornya begitulah, indikatornya. So kita kena sembang dulu untuk tengok dia boleh terima tak any discussion dan sebagainya. Tapi kalau memang dari awal masa dia kat situ dia pernah discuss dengan murabbi ke dengan ikhwan lain, hence dia indikator dia agak ready untuk terima discussion lah dan reasoning. Kenapa sekarang dah tak priority kat situ, kenapa priority kat sini dan sebagainya. So ana rasa bila kita nak deal dengan benda ni, we have to be fair with the current level marhalah perkembangan seseorang. Walaupun harapannya anda faham, harapannya sepatutnya bagi orang yang faham macam inilah. Tapi satu benda lagi yang anda rasa, kalau kita pernah baca 7 Habit tu, 7 Habit ke sumber dia kan, seek to understand before seek to be understood. Rasa ni habit orang yang berjaya. So kita pun kena ada habit ni lah. Sebelum kita nak dia faham keputusan syura ke apa benda, we have to seek to understand dia tu dulu kan. Dia ni kat mana sebenarnya, dia okey ke, dia apa ke, then baru okay, now understand you, now we want you to understand us. Contohnya begitu kan. Why before how. So bila kita cakap dia perlu dia jawatan mana dan sebagainya, ini dah masuk isu how. So why dia tu dia akan balik kepada objektif tu lah. Sebab kadang-kadang pada persepsi setengah ikhwah yang rasa dia nak jadi cundi pun, tapi kadang-kadang persepsi dia based on komunikasi yang berlaku, dia anggap pandangan dia tak diambil kira. Itu pun satu cerita jugalah. So dia kata macam, contohlah dia memang bercita-cita untuk menyumbang kepada dakwah dalam kapasiti tertentu yang menyebabkan dia rasa di situlah perkembangan dia yang paling bagus untuk kapasiti itu, contoh. Tapi kemudian datang decision untuk dia kena ke sana pula, yang tak consider pun dia punya reasoning yang awal tu. Itu contoh breakdown in communication lah. Wallahu alam. So adakah, kalau dari segi audience ni, adakah okey dengan jawapan-jawapan tersebut? Itu isu berkaitan dengan dakwah dan juga berkaitan dengan pemposisian. So and it is always interesting lah rasa, based on apa yang berlaku dalam DIPT ini, yang setiap kali sampai masanya kita akan ada sesi nak memposisikan. Itulah macam mungkin kita kena mengkomprehensifkan proses tu, which means that 6 months before that, ta'rif dan takwin ni somehow kita polish supaya
bila it comes to pemposisian, orang tu actually ready untuk diposisikan. Okay, insyaAllah. Otherwise dia jadi macam apa tak tahu lah contoh ni valid ke tak. Ni contoh yang tak berbidak sebenarnya, nyata kan. Contoh parent ajak anak dia bincang pasal calon nak berumah tangga, dalam keadaan dia tak berniat langsung nak berumah tangga dalam 5 tahun akan datang. So dia jadi macam dua-dua frust lah, dua-dua tension. Mungkin lah, tak tahu lah analisis tu sesuai ke tidak. Anyway, seterusnya, ni dah berkaitan dengan jemaah lah. Ana rasa Ikram perlu memberi respon pantas terhadap isu semasa sesuai ahli-ahlinya, jelas dengan pendirian Qiyadah, contohnya isu ikramisasi, Rohingya dan sebagainya. Tak pasti berapa ramai yang merasakan, membuat perasaan begini dalam hati masing-masing, macam apa pasal ni kan, hambatnya kan, apa stand dan sebagainya. Dan dalam beberapa grup pun ada perasan isu yang sama diri, especially dalam grup-grup yang orang muda, ikhwah muda. Dan kenapa ni, apa sebenarnya stand, apatah lagi dalam nak kata apa, dalam kemelut realiti siasat tu, apatah lagi lah. Kenapa macam ni, kenapa jadi macam tu dan sebagainya. Okay, first kalau Ana ni, Ana punya respon first untuk clarify the question lah. Bila kita cakap soalan tu macam mengharapkan Qiyadah respon dengan pantas isu-isu semasa, sebab kat sini dia cakap supaya ahli-ahlinya jelas dengan pendirian Qiyadah. So biasanya Ana akan cuba clarify, is it really concern kat sini lah isu keperluan ahli, atau more concern kepada isu untuk jawab orang luar. Sebab setengah orang tu dia bukan untuk dia sangat, tapi sebab dia berhadapan dengan orang-orang luar yang sentiasa menghentam, so dia nak jawapan. So dia actually konteks dia agak sedikit berbeza berbanding dengan keyakinan diri sendiri. Itu yang pertama. Sebab keperluan yang berbeza leads kepada different discussion lah. Kedua, Ana would want to discuss aspek ini. Apa expectation kita sebenarnya terhadap fungsi Qiyadah ni? Apa yang kita harapkan dan apa basis of kita punya expectation tu. Soalan ni memang expect bahawa Qiyadah one of integral kerja dia ialah untuk respon kepada isu semasa ni. So kenapa dia tak respon dan sebagainya. So is that your expectation? Dan kalau itu, Ana tertanya, kenapa antum ada expectation tersebut? Why? Is it a valid expectation? Kan, sebab kalau kita start fikir macam ni, dan baru kita sebab biasanya kita kita kadang-kadang fikir mostly from our perspective. Kita perlukan ni, so Qiyadah kena bagi. Kita perlukan ni, Qiyadah kena bagi. Tapi kalau kita fikir, jap, you expect Qiyadah buat apa sebenarnya? Dia ada kerja tak kat situ? Ke tak ada? Ke apa kan? So sebab bila kita start fikir macam tu, baru Ana rasa kita akan be more considerate of what we expect kan? So contohnya, adakah kita expect primarily diorang tu kena berbincang, melumatkan perbincangan pasal macam mana nak capai misi dan visi, ataupun primarily untuk menangani isu-isu macam-macam yang akan sentiasa mendatang kan? Dan follow up question tu ialah sejauh mana misi kita ni sebenarnya terkesan dengan sesuatu isu tu. Contohnya kat situ cakap isu ikramisasi kan, hangat orang cakap, oh Ikram ni ada agenda ikramisasi di IPT lah sebagainya. Ataupun isu Rohingya ni Rohingya ni tak adalah kaitan dengan Ikram bersih kan, dia mau kepada sesuatu berlaku di dalam negara kita make a stand. Dan so Ikram setuju dengan stand dia. Mungkin setengah orang tertanya macam tu kan. So itulah balik kepada point ni. Anda faham kebanyakan kita curious dan kita nak a clear stand supaya kita boleh jawab orang, boleh sembang orang ataupun apa benda. However, balik kepada tu, kita expect apa kepada Qiyadah kat atas tu kan. Kita expect dia menyebutkan diri dengan apa, dan is it a valid expectation kalau kita dah put that in consideration sebab mungkin tak semua kita aware of betapa besar pembincangan pasal nak mencapai misi dan visi ni. Maknanya tanpa consider apa-apa isu yang sedang berlaku pun, maknanya there's already so much to be discussed and dilumatkan dan sebagainya lah.
Hence, dan kita tahu juga dia orang ni bukan orang yang full time bergaji duduk kat situ untuk buat kerja tu saja kan. Kalau kita kenal semua yang kiadah ni, kecuali 2-3 orang yang duduk kat HQ tu, mereka macam kita yang bekerja sibuk dan sebagainya. So dia menginfakkan diri dia untuk berada di situ, untuk bersama-sama melumatkan benda supaya keluarlah polisi-polisi, strategi untuk mencapai misi dan visi. So those things akan menyebabkan cara kita menangani expectation lah. Even though memang kalau paling best kan kita dapat benda tu, but again anak kata expectation tu satu benda yang kritikal lah. What do you expect? Dan keempat, kalau kita boleh imagine kita dalam posisi tu lah, bayangkan kita sendiri dalam posisi tu. Mungkin semua orang susah nak bayang sebab mungkin tak pernah terbayang dalam DPN bincang apa contohlah. So Ana mungkin pernah, sebab Ana ada kesempatan join DPN 2 kali kan. So Ana pernah tengok lah apa yang berlaku kat situ dari segi perbincangan to the level of international level, perkembangan dakwah satu dunia dan macam mana kedudukan Malaysia dalam konteks tu, sampailah kepada macam-macam yang lebih kecil dan spesifik kan. So there's so much to be discussed secara detail dan lumat kat situ. So Ana rasa sebab tu orang yang terdedah dengan benda tu mungkin dia kurang expect. Dia orang ni juga kena sibuk bincang, isu ni timbul, macam mana nak jawab isu ni timbul, sebab gitu. So wallahualam. So itu just respon Ana secara umum kepada yang mengharapkan respon pantas terhadap isu ni bila Ana cakap ni terhadap isu. Sebab kalau yang perasan dan siapa yang terdedah dengan certain level of kiadah, pernah satu fasa tu agak cepat dia turunkan certain instruction, dan ada ikhwah sebenarnya komplain tu, kenapa masa tu cepat je kiadah ni buat roadshow dan apa semua. Tapi masa ni tak pula. Padahal there's a different, again pasal isu lah, pasal misi dan menangani isu. Masa tu dia bukan isu menangani isu, dia actually ada misi yang critical. Kita kena make sure this happen, so everyone have to work towards it, so dia jadi laju. Macam itulah, sebab something need to be done to make sure the vision happen. Tapi bila cakap isu ni, dia jadi isu lain. Dan macam isu sentiasa akan berlaku, so it comes and go, etc. Wallahualam. Kalau tak ada follow up question, so itu persoalan jawapan terhadap aspek tu. Seterusnya, yang ni pula soalan-soalan yang ditimbulkan dalam aspek kemurabian. Ada 3 soalan, so kita pergi one by one lah. First, macam mana nak tahu bahan mana yang perlu dicapai kepada objektif bahan? Bahan mana yang perlu untuk capai kepada objektif bahan? Bahan mana yang perlu untuk capai kepada objektif bahan? Macam mana soalan ni? Contohnya bahan tafsir. Tak semua huraian dalam tafsir perlu diberi keutamaan untuk dilemparkan dalam musyrah. Okay. Now, soalan Nana, kalau kita take a step back, siapa yang bertanya dan siapa yang tertanya soalan ni, clear tak in the first place objektif besar dan objektif marhalah? So kalau Ana biasanya setiap kali buat i'dad murabbi ke tadrib murabbi, biasanya Ana akan ulang-ulang benda ni lah. Macam the whole marhalah tarbiyah ni, the whole system tarbiyah ni in the first place untuk apa, and then setiap marhalah tu pula untuk cater dan capai objektif apa. In the end kita nak dia jadi apa at the end of the process. So yang tu jelas tak? So kalau jelas yang tu, then kita boleh bincang next lah. Kalau tak, apa saja yang kita bincang yang secara minute, detail, mikro ni, dia tak menyumbang pada objektif besar, Ana rasa itu bukan cara ni lah. Second, objektif spesifik yang 10 kategori tu jelas tak? Ni pun satu, siapa yang pernah tengok 10 kategori objektif tu kan, dalam konteks hubungan kita dengan Quran, dalam konteks suhbah solehah, dalam konteks dakwah, dalam konteks jamaah, dalam konteks Baitul Muslim, dalam konteks macam-macam. So ada 10 item tu kan, kalau antum tengok. So antum jelas ke 10-10 tu? Dan juzuk-juzuk objektif ni yang dia menyokong macam mana dia actually support the objektif yang besar tu. Yang mana yang critical untuk aspek ekor dan sebagainya. So kalau kita clear benda ni juga, then come the next question pula. Clear tak bahan mana yang boleh actually support ataupun digunakan untuk achieve any specific objective. Dan hakikat kena terima ialah setiap bahan tu dia can support ataupun dia can help untuk capai multiple objektif lah. Contohnya surah-surah yang tertentu dia ada objektif pasal Quran tu sendiri yang kita guna untuk kedekatan, keakraban, komunikasi dengan Quran dan sebagainya. Ada juga konteks bagaimana dia leads kepada pembincangan pasal manhaj ataupun dakwah, satu amal jama'i dan sebagainya. So
ni 3 benda yang Ana rasa kalau tiga-tiga ni benda ni jelas, dan dia senang sikit nak bincang persoalan ni. Dan contohnya, contoh. Kalau kita actually ambil tafsir satu-satu surah An-Nas, there's a lot more things yang tertulis kat situ daripada yang mungkin menjadi priority ketika mana kita cover benda tu. Contohnya kita cover dalam marhalah 01, dalam marhalah muhid. So mungkin ada benda yang perlu dilumatkan sampai dia jadi jati diri dia. Mungkin is more of sakafah untuk somewhere in the future benda tu akan berguna balik untuk dia dan sebagainya. So gitulah. Dan satu mungkin sakafah untuk dia just tahu, supaya dia aware of, kalau orang cerita benda ni, dia bukanlah macam tu sebagai da'i kadang-kadang benda tu boleh jadi fitnah, macam kau tak tahu macam tu kan. So kadang-kadang dia taklah kritikal untuk diri dia berkembang, tapi dia perlu untuk bila berhadapan dengan masyarakat yang kadang-kadang lebih obses dengan benda-benda teknikal. Contoh. So ni benda-benda yang perlu settle, baru kita senang nak bincang pasal so macam mana tafsir itu dan sebagainya. Siapa yang pernah datang ataupun tengok kupasan Ana pasal bahan daripada An-Nas sampai Ad-Duha, Ana banyak fokus pasal aspek bagaimana dia membantu trajektori fikrah dan perasaan dia. Kalau ada benar attend yang tu So itu hanya dalam objektif itu. Pada masa sama sebenarnya murabbi kena perasan juga. Itu kupasan untuk capai objektif fikrah dia berkembang dan perasaan dia meningkat. Tetapi kita baca Quran, kita cover Quran dan surah juga, ada objektif lain berkenaan dengan interaksi dengan Quran. So sebelum masuk point bincang pasal tadabbur tu, kadang-kadang kritikal untuk kita juga familiarkan dia dengan word-word Arab yang basic tu. Cool ni maksudnya apa especially orang yang langsung tak ada background. Mungkin kalau LPT yang UIE ni mungkin benda tu jadi macam mafhum, semua orang dah tahu pun, tapi ada setengah orang memang dia tak tahu jempakan. So mengetahui word-word asas mudah dalam Quran tu membantu seseorang tu untuk makin dekat dengan Quran in the long run. So itu objektif yang berbeza. So objektif yang berbeza juga ialah memperbaiki tilawah. So sebelum bincang poin-poin tu, kita tilawah dulu. So kat situ nak kata sebenarnya satu benda tu multiple objektif kalau kita look at it from macam mana kita apply dia kan. So kena clear juga benda tu otherwise kita terus masuk kepada point, tapi surah tu sebenarnya kita tak guna juga untuk membantu tilawah dia, betulkan tajwid sikit, merasakan dia appreciate dan sebagainya. So wallahualam, adakah menjawab soalan ni? Sebab jawapan ni mau kepada conceptual, tak sampai lagi jom kita ambil satu sampel dan cover kan. So tak sampai ke situ. Kalau dia perlukan itu, kita kena bincang macam itulah. Wallahualam. So soalan ni kita macam mana nak tahu je. So anak kata kalau dah clear objektif ni, insya-Allah mau membantu untuk tahulah apa yang perlu cover. So tak semua perlu cover. Kalau anda baca tafsir yang memang lagi, kalau juzuk 30 ni tak sangat lah, tapi onwards kalau setengah-setengah tafsir tu, surah tu tafsir tu very heavy in the sense of mungkin linguistic punya consideration ataupun persoalan-persoalan yang ayat-ayat mutasyabihat ke apa, tak tahulah, contoh. So mungkin bukan priority dia untuk dipeningkan dengan benda tu, sebagai contoh. Next Ana rasa apa nama anak itu, Ana rasa perlu latih ikhwan dan akhwat untuk jadi muajih daurah juga. Kesian tengok doktor saya. Terima kasih kerana kesihanan. First Ana ungkit benda ni juga, objektif dakwah dan objektif personal. Adakah sepatutnya seorang ikhwan dan akhwat tu bercita-cita untuk jadi muajih by the time dia grad? Ana rasa macam nak timbulkan benda ni So to be fair, Ana pun masa undergrad tak ada cita-cita ni, dan Ana start jadi muajih pun way after Ana grad. So to be fair macam taklah, macam nak cakap, to be fair tu macam kalau Ana expect semua kena bercita-cita macam ni, tak fair juga, sedangkan Ana pun tak dulu. Tetapi sebagi yang pernah dengar cerita Ana tu, sebab Ana faham pasal usrah tu pun way after. So Ana rasa rugilah orang yang memang dah committed dah ni, tapi cita-citanya tu tak menyeluruh kan. Mungkin sebab dia tak terdedah apakah reality isu dakwah ini di luar, dan kita amat lacking of orang yang boleh jadi muajih, yang affect banyak benda
perkembangan apa semua tu lah orang lain. So siapa yang boleh ada capacity ni, Ana rasa saham-saham yang banyak yang boleh dia grab lepas dia grad lah, which is rugi. From that perspective Ana rasa rugilah tak target benda ni. Sebab benda ni Ana rasa amat senang dipolis masa student lah. Opportunity tu ada kalau kita buka opportunity tu. Tu yang pertama. Do you have personal objective on this? Untuk jadi tadi kita sebut jadi murabbi, sorry. Ni jadi muajih juga. So Ana rasa bagi yang ada kesedaran, sepatutnya dia memang target this thing. Aku nak kena biasa, at least yang macam untuk bahan tajmid, untuk bahan kosong-kosong, untuk bahan kosong tu aku agak master lah dan boleh bagi. So it only comes with practice, dan sebab tu kita practice lah sebelum grad contohnya. Kedua, kalau dah ada cerita-cerita tu ataupun ada orang yang cerita-cerita tu, then kita boleh facilitate melalui structure. Yang ni harapan Ana kalau kepada IPT lah sebenarnya. More for decentralization. Decentralization maksudnya Ana mengharapkan dakwah tu sampai ke fasa yang mana yang menyusun wasilah tarbiyah dah pecah ikut mahallah contohnya. So akan ada JK tarbiyah mahallah ni, JK tarbiyah mahallah tu, sebab sistem dia dah sebesar itu contohnya. Hence kalau benda tu dah sampai ke situ, peluang untuk orang melatih diri jadi muajih tu lagi banyak, sebab kat mahallah tu ada daurah dia, kat mahallah dia ada daurah dia. Kalau kita centralize sekarang, semua pun satu daurah saja berbanding ada 5 daurah serentak contohnya, which means 5 muajih boleh dilatih serentak berbanding seorang. So Ana mengharapkan kita bergerak ke situ. Tak tahulah tahun berapa boleh jadi benda tu, tapi Ana amat mengharapkan itu, sebab Ana dah tengok positive impact dia lah dalam konteks melatih murabbi dan muajih tu. Sebab structure tu menyebabkan kita sendiri terpanggil untuk be part of orang yang terbina jadi muajih dan melatih dia untuk jadi muajih dan terbina kat situ kan. Bila centralize ni sebab dia hanya satu je opportunity untuk jadi muajih tu, dan biasanya orang akan by default panggil orang paling berpengalaman lah, which means tak adalah peluang tu kan. So itu satu opinion Ana terhadap way forward. Satu lagi lah given all of those, jadi fastabiqul khairat lah. So siapa nak je lah compete. So itulah Ana, sebab Ana sebenarnya tertanya bila orang cakap kesian. Ana tak tahu siapa yang komen ni bila cakap kesian ni. Adakah dia punya persepsi bila Ana selalu bagi daurah ni sebab Ana terpaksa dan Ana pun sebenarnya tension ni. Ana tak tahu lah adakah itu persepsinya. Tapi sebab Ana punya persepsi agak berbeza. Ana punya persepsi nombor 3 ni, nak jadi muajih, compete lah. Ana tak bagi can. Ana nak bolot semua contohnya, sebab pada Ana itu lubuk-lubuk pahala yang lumayan. So kenapa Ana bagi orang lain? From that, tu perspektif Ana. So Ana mengharapkan semua orang jadi macam tu. So semua belum-belum kan. So sebab kalau Ana dulu, disebabkan dah ada mindset tu, Ana selalu buat pool sendiri lah. Kalau ada muadah Ana tu, Ana buat mini-mini daurah untuk usaha gabungan, dapat jadi muajih. Sebab benda ni in the short run, kita cakap peluang pahala tu sebab apa saja yang dia faham, merubah dia implement dalam hidup dia, semua saham-saham yang dapat straightforward ni. Kalau long termnya ialah kalau perubahan itu menyebabkan perubahan yang berangkai lah kan. Dan juga long term tu maksudnya kita pula jadi dengan pengalaman jadi muajih tu, jadi muajih yang lebih kompeten, dan setiap kali kita memberi tu makin besar efek dia. So itu juga. So from my perspective, jom compete. Ana mengharapkan, sebab audiens hari ni semua akhwat ni, Ana mengharapkan opportunity ni sepatutnya lebih terbuka ke akhwat. Assumption Ana lah, sebab mad'unya ramai, termasuk mad'u yang umum di RA umum yang ikut al-qaum nasuhnya. Sepatutnya yang jadi muajih tu bantu berlumba lah. Sebab kalau ikhwan ni orang yang nak mendengar pun tak ada, sedap cakap tu. Maksudnya pool of mad'u ni kecil, so opportunity tu theoretically less lah. Lepas tu Ana pula bodoh semua kan. So kesian juga. Tapi itulah, sebab Ana tengok tak ada orang kecuali seorang atau dua yang Ana perasan baru start merajinkan diri untuk jadi muajih. So kenapa tak kan? So Ana rasa semua benda tu comes from the fundamental akidah, akhirat, ganjaran, apa semua tu lah.
Next. Ni lagi operational lah ni. Macam mana kalau ada sebahagian mutarabi dah masuk muhib dan daftar ahli ikram, tapi sebahagian lagi tak nak daftar ahli ikram? Yang tak jadi ahli ikram tu perlu diteruskan dalam usaha yang sama ke? Ni dah very kodoya ni. Okay, again balik pada, sebab kita very objective oriented. So balik pada objektif besar dan objektif marhalah tu, jelas tak benda tu sebelum kita masuk ke soalan ni? Is it clear kita nak capai apa in the end, dan untuk marhalah muhib tu kita nak capai apa? So yang tu kena clear dulu. Kalau kita clear tu, kita boleh bincang next. So given with that understanding, kalau dia masih satu usrah ke, contohnya orang yang dah officially muhib sebab dia jadi daftar ahli ikram, dengan yang tak ready untuk jadi ahli ikram tu, so officially dia tak muhib from that perspective, ada kesan kepada proses pembinaan tak? Dan bila kita cakap ada kesan ke tak ni, kena faham comprehensively lah. Comprehensively contohnya apa sebab kadang-kadang kita tak ada kesan, okey je, tapi kena scrutinize lah. Contohnya, kalau dia menyebabkan ada double standard dari segi cara kita address setiap mutarabi, dia ada possibility yang real untuk efek pada proses pembinaan tu pada pandangan Ana. Sebab kalau orang tu ada potensi pun, tetapi dia aware dalam usaha yang sama tu, orang lain tak dia expect dengan ekspektasi sama dengan dia, dia mudah dihasut oleh syaitan untuk tidak fulfill dia punya expectation lah. Sebab orang lain pun okey je macam tu. So kalau macam tu, dia sebenarnya ada efek lah. Kecuali makhluk kita tu atau mutarabi kita tu tak ada efek, tak terkesan macam tu kan. Kita dah sembang dia, entah faham kan, entah macam ni. Tapi untuk kemaslahan pertama, sebab dia orang tu pun kita tak nak lari ke apa. Ni contoh dialog yang berlaku. So kita macam ni, tapi Ana sembangan tadarek ni sebab memang Ana harap Ana macam ni. So by the end of the semester Ana kena macam ni, fulfill benda insyaAllah. Ni. So Ana okey tak? Bukan faham Ana bila ada sedia orang Ana tak letak expectation dengan orang yang sama lah, sebab apa? Tapi Ana jangan pula nak ikut macam tu, sebab Anta macam ni dah. So kalau orang yang boleh didiscuss dan disembang macam tu, kadang-kadang dia manageable lah. Tapi kalau tak, dia pun tak tahu kenapa, dan dia pun tak faham kenapa dia dilayan berbeza dengan orang lain, ataupun orang lain dilayan berbeza dengan dia. Kenapa orang tu tak pergi daurah, aku kena, or whatever it is. Dia kacau proses pembinaan pada pandangan. So kalau dia kacau, dan kena really think lah, kalau benda ni actually effect pencapaian objektif, is it should be that the case. Ketiga, berkaitan juga, kenapa dia tak nak jadi ahli ikram in the first place? Adakah benda yang amat boleh ditangani dan diatasi dalam tempoh yang tertentu, ataupun it's purely to the core fundamental issues? So kalau dia just isu, kalau kita ambil isu lekeh lah, isu belum cukup duit, tak cukup lah RM10 nak bayar tu. RM10 ke? RM10 nak bayar tu. Okay, tu tak apa, tu boleh settle. So maknanya isu dia tu bukanlah benda yang mengganggu the whole process dan mengacau pula orang lain yang dah ready tu kan. Tapi kalau isu dia fundamental, bukan ikram ni yang ada agenda benda lah semua tu kan, dia masih tu kena scrutiny lah, adakah benda tu sebenarnya mengganggu the whole environment dan proses kepada yang dah ready tu, especially. So wallahualam, adakah itu menjawab soalan ni? Sebab soalan ni, setengah-setengah soalan tu anda jawab konseptual lah mostly, sebab details ni tak ada kan. Wallahualam. So ini slide yang terakhir, maknanya soalannya dah habis. Soalan-soalan yang ditanyakan dalam Google Form tu sampai di situ sahaja. So yang tersedia dalam slide is purely based on response tu. So itulah dia yang slide yang dikongsikan untuk apa yang dah prepare untuk jawab kepada soalan-soalan yang ditimbulkan dalam Google Form tu. So sekiranya ada soalan-soalan tambahan ataupun lanjutan ataupun further clarification, boleh diajukan sekiranya ada, untuk especially untuk this session lah. Sekiranya ada yang nak membuka kepada topik yang totally baru, mungkin boleh isi form tu lah kot, supaya dia jadi macam terfokus kepada isu itu kan. Sebab takut dia macam kau nak tambah kat sini,
just kita sentuh on the surface ke apa, mungkin tak purely membantu. Tapi kalau ada yang berkaitan dengan isu-isu yang kita dah sebut, and further follow up question, boleh diajukan. Sekiranya ada. So macam mana? Sebab kalau tak ada, kalau semua okey, sekejap. Ada anda terlepas soalan ni. Anda rasa dalam, yang ni anda tak baca lagi tadi. Kejap. Kan dah baca semua ni. Anda rasa dalam dakwah kampus lokasi kita adalah anda rasa dalam dakwah kampus lokaliti kita adalah kita kurang memahami kepentingan amal jema'i, atau boleh jadi ramai saja faham tapi tak amalkan. Kefahaman amal jema'i ramai yang kurang memahami kepentingan. Okey, so ada dua layer. So satu memahami kepentingan, satu lagi amalkan. So dalam perubahan seseorang tu, bila kita cakap pasal ta'rif, ta'rif tu from the word macam memberi kefahaman daripada orang yang jahil kepada arif. Tapi dia punya essence of the process ialah seorang tu faham dan berkehendak, menjadi timbul keinginan untuk menyumbang atau melakukan sesuatu. Itu core to the marhalah ta'rif. Okay. So bila kita cakap macam ni, so dalam, kalau kita scroll ataupun kita perincikan lagi, untuk seseorang tu from zero kepada actually mengamalkan secara full, dia ada beberapa tahap. Satu ialah, first tahap dia ialah faham. Maksudnya dia intimak, Saqafi, apa word dia? Anda lupa dah. Bina'ul dakwah tu. Bina'ul apa atas fikri. Lupa dah pula, lama dah tak sampaikan. Atau pernah dapat ke bina'ul dakwah, dia macam memapkan aspek-aspek yang berbeza, yang flow dia begitu. So first ialah secara teori, maknanya faham teori. Maknanya kalau orang yang tak faham in the first place, macam itu apa benda, so jangan harap apa-apa lah. So first dia faham, okay, so macam tu yang konsep dia, macam tu. Okay, ni belum maksud apa-apa lagi, ni maksudnya dia faham. Tapi bila dia faham, the next question ialah dia terima atau tak kefahaman tu, ataupun explanation tu, ataupun narrative tu. Sebab ada orang yang okay, now aku faham, sebab itulah dia buat macam ni tapi aku tak terima ni sebagai teori yang terbaik, contohnya. Maknanya dia faham tapi dia tak terima. Ada orang faham dan sefahaman ni yang paling baik lah ni. Sebab contohnya kalau kita cakap pasal lain, so Ana dulu pernah juga join gerakan-gerakan yang lain ni. Tak tahu lah nak sebut spesifik ke tak, tapi at least lah, ni sebab kita cakap benda yang buruk kan. Tapi macam bila nak pergi ke tabligh, Ana tanya kat syekh dia, kat Seri Petaling tu kan, kenapa macam ni gerak kerja tabligh dan semuanya. So bila dia explain tu, okay, semuanya anak faham. Dan Ana appreciate kenapa dia buat macam tu. Walaupun in the end bila Ana compare, Ana prefer dengan kefahaman tu, kefahaman Ana dan komparatif tu, Ana prefer di sini. But at least Ana faham, dan Ana tak buruk sangka dan salah faham lah. So Ana faham. So similarly dengan kita, kalau orang tu dia faham, belum tentu dia accept. So tu first stage. Faham tak faham, dah faham tu terima tak terima. Okay. So kalau orang yang tak terima, then contohnya dia faham, Ana faham macam itu tu, so and so. Tapi Ana tak rasa lah. So kalau dia masih macam tu, maksudnya for whatever reason dia tak terima lagi. Bagi orang yang terima pula, belum tentu dia mampu. Macam, ataupun sebelum tu kalau dia terima pun, belum tentu dia terima untuk diri dia. Faham ke macam tu? Ana rasa ni lah konsep yang terbagus untuk dakwah. Kalau betul lah, kalau dakwah ni nak berkembang, dia perlu benda ni. So insyaAllah antum jalan lah. Antum jalan, Ana support dari belakang. So ada orang macam tu, dia faham kepentingan benda tu, cuma ni dia for whatever reason, dia tak rasa itu untuk dia personally. Tapi dia amat supportive dan mengharapkan orang lain buat untuk kepentingan dakwah. Tapi dia tak apa. Itu satu hal pula. Okay, itu next stage. Maksudnya terima untuk diri personal tak? Sama juga maratib amal ke apa? Tak faham ke maratib amal ni? Tak faham satu. Faham. Tapi bukan, tapi Ana tak apa kot. So itu kedua. Ketiga, yang rasa, yang faham dan rasa aku kena menyumbang, belum tentu dia mampu pula. Kan macam kadang-kadang dia faham dan dia nak menyumbang, tapi dia tak mampu. Itu satu benda lagi lah.
mungkin tak tahu nak bagi contoh macam mana. Sebab tu yang datang takwin tu. Maksudnya sebelum tanfiz tu ialah takwin. Sebab contohnya ana faham kepentingan jadi jundi, ana nak jadi jundi, belum tentu dia actually perform sebagai jundi. Dia kena dilatih. Sebab kadang-kadang bila sampai masanya, masa-masa tertentu yang memerlukan respon tu, dia macam bukanlah tak faham, tapi sibuk lah, or whatever it is. So itu maksudnya dia faham, dia rasa nak sumbang, tapi bila diuji dia actually tak mampu untuk overcome ujian tu, untuk actually implement apa yang dia faham. So tu different level lah. So kat mana setiap orang tu, kita tak boleh pukul rata lah. Kalau nak tu kena diagnose seorang-seorang. Sebab setengah orang, dan ni benda yang real lah, setengah orang kefahaman dia pun, dia ingat dia faham tapi dia tak faham. Faham ke? Contoh sebab kat sini antum sebut amal jama'i kan. Kita antum, kan kita ni dah amal jama'i. Anak okey amal jama'i apa? Anak dah register dah dalam oh, dia faham amal jama'i macam tu Ada orang macam tu. Dia rasa dia dah jadi ahli dan dia volunteer for some of the programs. Dia dah beramal jama'i lah. Dia dah membantu jemaah pada kefahaman dia. Amal jama'i itu membantu sikit-sikit jemaah. Secara tak sedar dia faham macam tu. So tu satu benda juga. Maksudnya what is the understanding, yang underlying understanding bila sebut amal jama'i itu. Sebab it's a term yang misunderstood by many. So kalau orang yang tak pernah faham, bila kita sebut amal jama'i itu ada maksud isu ketaatan ke, dengan syura ke, apa benda semua tu. Bila faham benda tu baru orang, sebab tu yang ditimbul ini untuk aku ke tidak tu. Sebab kalau cakap umum dia, amal jama'i itu penting, oh penting, jom. Tapi bila dia perincikan amal jama'i ini, implikasi dia apa tau? Implikasi dia bila syura macam ni, bila istizan macam ni. Oh, dan baru macam tu nak ke tak benda ni. So faham ke? So bila orang faham betul konsep tu, baru biasanya dilema untuk terima atau tak untuk personal tu makin besar, especially kalau kita tak bina keimanan dan kefahaman basic sebelum tu. Setengah orang dia faham tapi dia tak tahu apa yang dia faham. Tu yang ramai lah. Kalau faham tapi tak amal, again anak nak cakap sama ada dia tak terima untuk diri dia, tapi dia tak pernah cakap. Dia tak tahu lah kenapa So ada ikhwan macam tu, kita dapat agak benda tu tapi dia tak cakap. Dia kata okey je. Dah korek lama baru sebenarnya memang Ana sejak dulu Ana tak selesa dengan konsep ni. Kenapa Antum dia macam ni. So baru nak cerita. So wallahualam. Tapi itulah sebab amal jama'i ini, kalau antum faham marhalah muayyid ni adalah marhalah dia ditakrif dan dia ditakwin di peringkat awal. Kat situ yang Ana rasa bagi setengah antum yang mungkin dah agak terbiasa dan dah agak okey, mungkin antum expect semua orang macam tu kan. Ya ke? Ana tak tahu lah Ana merendahkan expectation ke apa, tapi sebab Ana appreciate juga the fact that orang yang masuk ke tarbiyah ni dengan naratif yang berbeza, untuk dia absorb konsep-konsep ni dia ambil masa yang signifikan. Berbeza dengan orang yang macam start usrah tu sebab dia dengar nak jadi jundi, jom masuk usrah. Yang tu memang straightforward lah dari awal, memang dia nak dibina amal jama'i tu. Tapi kalau orang yang masuk sebab nak bina diri personal, nak jadi baik, nak absorb amal jama'i ni, saya rasa kena be fair, dia proses yang amat challenging lah pada pandangan. Tak tahu kalau antum nak kongsikan pengalaman yang berbeza. Wallahualam. Ada yang dalam ni rasa macam tu tak? Adakah menjawab soalan? Anda tak tahu ni 907 lagi. Anda sekarang baru jawab. Tak perasan dia masuk Wallahualam. So itu respon Ana kepada konteks amal jama'i lah. Dan of course yes, Ana rasa kalau antum dah appreciate benda-benda ni, antum sebenarnya tend to be more appreciative kenapa amal jama'i ni amat crucial untuk dakwah yang lebih besar. Kalau kat IPT pun kita dah terasa kenapa lack of amal jama'i itu kacau banyak benda. Apatah lagi untuk dakwah yang lebih besar, di peringkat yang lebih besar.
Yang tu lagi lah, kalau amal jami'i tak settle, apa-apa kiadah sembang pumpang dia tension je lah lepas tu. Okey ke? Masih ada yang mendengar ke ni? Nampak tak pasti. Ada sebarang follow up question atau clarification ataupun benda-benda yang nak diutarakan yang dirasakan perlu difahami juga oleh anda atau orang lain, sekiranya ada, ataupun semuanya okey untuk sesi ni sampai di sini, ataupun okey. So kalau tak ada respon, I assume masing-masing mungkin tidak ada apa-apa lah tu. Okey, insyaAllah. So wallahu'alam, semoga sesi Q&A hari ini dalam kita menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam Google Form yang hari tu, menjawab sedikit sebanyak dan membantu sedikit sebanyak lah, especially yang bertanya. Walaupun anak yang bertanya tak ada dalam ni, sebab yang bertanya tu dia ada ikhwah, tapi tak ada ikhwah dalam ni kan. Dan sekiranya ada soalan-soalan yang lain, boleh diajukan lah untuk sesi yang akan datang. So just to reiterate, purpose benda-benda ni, soal sesi ni dia more kepada to open the opportunity for any issues, anything to be discussed lah sebenarnya, dan mendapat pandangan from this context personally lah, untuk membantu kefahaman. So dia bukanlah benda yang nak diwajibkan untuk semua ataupun nak di-pressure semua orang kena lalu ke apa, tapi it's more on siapa yang ada any concern, any issues dan sebagainya, kita boleh raise dan dia boleh dibincangkan lah, dan harap budaya itu budaya yang disuburkan lah, insyaAllah. Wallahualam. So jazakumullah khairan katsira. Semoga participation antum, especially terutamanya bagi yang participate pagi ni, membantu antum sendiri dan juga membantu sebenarnya pencambahan soalan tu, membantu juga audien yang mungkin kemudian yang akan tengok recording. Hopefully insyaAllah Allah berkati kita semualah, itu, dan semoga juga Allah juga jadikan kita asbab hidayah dan asbab orang lain bertambah kefahaman, dan insyaAllah ganjarannya, apatah lagi di bulan Ramadan ni, bukan calang-calang lah terus tu kan. Apatah lagi kalau dia beramal dan terus beramal semua hidup untuk atas kefahaman tersebut, insyaAllah. Wallahualam. So dengan itu, jazakumullah khairan katsira, dan still open kepada any other question for any other session, sekiranya ada. Dan di situ anda tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-insanu fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.